pagi, bertemu kembali di Awani Pagi bersama saya Nala Huda bertemankan rakan tugas Afizi Azaman bercakap dalam segmen Realiti Rakyat. Segmen Realiti Rakyat hari ini bermula sekarang. Baik Afizi, untuk membincangkan mengenai perkara ini dengan lebih mendalam bersama kita di Skype kita nak bercakap tentang Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini bukan hanya memberikan kesan kepada kita warga Malaysia, malah mereka yang bergelar pelarian atau warga tanpa negara. Jika kita merasakan kesempitan hidup, bagi warga tanpa kewarganegaraan ini, nasib mereka ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Bagaimana agaknya kita nak tahu pengalaman mereka. Dan di Malaysia dianggarkan 12,000 pelarian Rohingya yang kini dihimpit masalah untuk meneruskan kehidupan disebabkan kehilangan sumber pendapatan mereka kerana kebanyakan mereka bergantung kepada gaji harian dan juga terputus bekalan bantuan makanan berikutan pelaksanaan PKP ini. Dan kumpulan pelarian yang tidak bernegara ini merintih kerana PKP mereka tidak boleh bekerja. Tiada kerja bermakna tidak ada wang, tidak ada bekalan makanan, barang keperluan dan sebagainya. Dan logiknya, tiada wang bagaimana untuk mereka meneruskan hidup. Kebanyakan Rohingya terutamanya di Kedah dan Perlis bekerja sebagai buruh dan berniaga sendiri untuk mendapatkan pendapatan seharian. Afizi. Ya, betul tu. Berdasarkan rekod Persatuan Rohingya Kedah Perlis, terdapat lebih 12,000 etnik Rohingya di dua negeri di utara itu, dan menurut Presiden Persatuan Rohingya Kedah Perlis, Yusof Ali, lanjutan PKP sudah pasti memberi kesan yang sukar kepada etnik Muslim daripada Myanmar ini. Justru itu mereka merayu kerajaan negeri atau kerajaan pusat untuk tidak meminggirkan etnik Rohingya, sebaliknya menyalurkan bantuan makanan untuk teruskan kehidupan. Dan pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini untuk menangani kesan COVID-19 tidak menyatakan bantuan kepada kumpulan pelarian ataupun pemohon suaka. Okey, bagi untuk kita nak bincangkan dengan lebih mendalam bersama kita di Skype adalah Pegawai Hal Ehwal Kemanusiaan Doktor Tanpa Sempadan MSF Joanne Anthony Das. Terima kasih Joanne, selamat pagi. Pagi Jolin, terima kasih bersama kami di Realiti Rakyat. Dan kita lihat salah satu kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan ini PKP adalah penutupan pintu masuk negara. Kita lihat TUDM baru-baru ini patahkan cubaan 200 Rohingya untuk masuk perairan negara. Juga kenyataan Presiden Persatuan Rohingya Kedah Perlis Yusof Ali katanya ratusan etnik Rohingya mati dalam pelayaran ketika cuba mendapatkan perlindungan di Malaysia. Jadi beberapa kali cubaan mereka untuk datang ke Malaysia dan juga Thailand untuk mendapatkan perlindungan namun gagal kerana pelaksanaan PKP ini, penutupan pintu masuk negara. Jadi bagaimana cadangan pihak MSF untuk kita sebagai mungkin cadangan kepada negara untuk kita satu memastikan kita tidak mendapat kes jangkitan COVID-19 secara import, tapi pada masa sama kita juga ingin memberi tempat perlindungan buat pelarian. Jadi bagaimana untuk kita seimbangkan kepentingan jangkitan COVID-19 dan juga kepentingan pelarian ini? Okey, baik. Okey, pertama kali saya memberitahukan MSF merupakan sebuah organisasi doktor tanpa sempadan, merupakan organisasi kemanusiaan perubatan antarabangsa yang telah berkhidmat lebih dari 7 buah negara. Misi utama adalah menampung jurang southern border in Cox's Bazar, where you can see hundreds of new Rohingya refugees who are just arriving by boat. Think of refugees, and this is what comes to mind for many of us. Sekali Rohingya merupakan rakyat tanpa kewarganegaraan dan Malaysia tidak iktiraf Rohingya sebagai kewarganegaraan rakyat Malaysia. Hal itu disebabkan wabak COVID-19, kebanyakannya rakyat Rohingya telah kehilangan kerja di mana sumber pendapatan mereka telah hilang sepenuhnya. Jadi mereka terpaksa bergantung harap kepada kerajaan Malaysia dan daripada tempat pendapatan sementara mereka. Dalam masa tersebut juga mereka risau yang kesihatan mereka ini tak terjamin, di mana COVID-19 kita dapat tahu mudah tersebar dan mudah terjangkit melalui udara. Jadi kami sebagai MSF memberi jaminan yang bahawa kami memerlukan jamin kesihatan mereka, yang mana walaupun mereka menetap di negara sementara, dalam masa sama kita kena memberi kerjasama kepada kerajaan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Jadi kami menggalakkan kerajaan Malaysia untuk memberi